Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Wow. Megat Zulkarnain digugurkan daripada bos UMNO di Selangor dan diganti oleh Tengku Zafrul. Huyo, kasih tanda besar-besar soalan. Kasih tanda soalan besar-besar di sana. Kita tahu sebelum ini Tengku Zafrul telah meletak jawatan sebagai bendahari untuk UMNO Selangor. Kemudian dia banyaklah pendedahan yang dia buat, antaranya sebab dia meletak jawatan sebab pandangan dia, kalau pandangan dia tidak diterima, wajarlah untuk dia letak jawatan. Kemudian dia kata banyak yang tak ada di UMNO Selangor. Jadi ada artikel ni daripada sabudin.com.net, gugurkan Megat Zulkarnain. Maksudnya apa? Pecat Megat Zulkarnain dan lantiklah Tengku Zafrul untuk ketua UMNO Selangor. Wow. Nampaknya UMNO semakin dalam keadaan yang hangat sekarang. Selepas melepaskan jawatan sebagai bendahari UMNO Selangor, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz nampaknya terus bersuara mengenai permasalahan dan kekurangan yang ada di dalam parti itu di negeri Selangor. Bahkan katanya sejak PRU15 di mana UMNO tidak menang walau satu kerusi pun, diikuti pula dalam PRN yang memperlihatkan UMNO hanya menang 2 kerusi saja. Tiada apa-apa yang dilakukan oleh kepimpinan UMNO negeri itu untuk memulihkan kedudukan parti. Sepatutnya, ujar beliau, dengan 2 keputusan buruk itu, ia merupakan amaran terakhir untuk UMNO Selangor sendiri untuk segera berubah dan segera menyadari realiti yang sedang berlaku. Beliau berkata, sekarang ini sudah 8 bulan selepas PRN, tapi masih tidak ada apa-apa. Malahan postmortem mendalam pun tak ada. Strategi baru untuk tawan hati rakyat pun tak ada, katanya. Jadi secara umum, menurut Tengku Zafrul yang juga adalah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, perancangan untuk memperkasa UMNO di Selangor adalah bersifat hambar. Beliau kata bersifat hambar. Dengan terus bersuara mengenai kedudukan UMNO Selangor, meskipun setelah meletak jawatan sebagai bendahari, Tengku Zafrul nampaknya tidak bersikap lepas tangan begitu saja setelah mengumumkan pengundurannya itu. Membaca coretan dan isi hati yang diluahkannya kali ini dapat dirasai beliau sebenarnya mempunyai banyak idea dan perancangan, serta kecintaan yang lebih tinggi untuk memulihkan semula kedudukan UMNO. Tidak keterlaluan kalau dikatakan meskipun berjawatan menteri, Tengku Zafrul tidak seperti kepimpinan UMNO Selangor yang sedia ada, yang barangkali berfikir tak mengapa UMNO menang banyak kerusi, yang penting asalkan dapat jadi sebahagian daripada kerajaan. Sebaliknya, Tengku Zafrul mahu UMNO untuk dapat memenangi lebih banyak kerusi kalaupun tidak mampu untuk berkuasa selepas ini. Untuk itu, ada baiknya mungkin jika Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi segera menggugurkan Megat Zulkarnain Omardin. Ini maksudnya memecat Megat Zulkarnain Omardin
daripada jawatannya sebagai pengurusi UMNO Selangor, dan selepas itu melantik Tengku Zafrul sebagai penggantinya. Megat Zulkarnain yang kalah di Parlimen Gombak pada PR15, kemudian kalah lagi di Dun Gombak Setia ketika PRN. Cukuplah sekadar jadi setiausaha politik Zaid Hamidi dan Ketua UMNO bagian Gombak saja. Sudah sampai masanya untuk beliau diganti segera. Dia ada selama ini pun macam tiada. Cobalah try Tengku Zafrul pula. Mana tahu sebagaimana dia rajin bercakap, dia juga rajin bekerja, kata Sabuddin Husin 6 April 2024. Dejan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita tengoklah betulkah. Tapi daripada dia dipecat, kalau betul-betul dia memang dah tak berguna, tak ada impact yang baik kepada UMNO, daripada dia dipecat, lebih baiklah dia letak jawatan. Sebab kalau dipecat, kalau kita nak minta kerjaan, kita bagi resume, dan bila kita bagi resume itu ada tulis sebelah sana dipecat, itu resume yang tak bagus. Tapi daripada dipecat, lebih baik letak jawatan. Lepas itu bagilah orang yang lebih pandai, orang yang lebih dapat membawa UMNO untuk menjadi parti yang kuat semula. Kalau memang betul Megat Zulkarnain tak boleh lagi bertanggungjawab, tak boleh lagi memberi idea, tak ada impact yang bagus lagi untuk perkembangan UMNO, untuk menjadi parti yang dihormati semula seperti dulu, letak jawatan je lah. Lepas tu ditambah lagi pula itu sejarah Megat Zulkarnain sendiri. Di parlimen pun dia kalah, pilihan raya parlimen dia kalah. Lepas tu pilihan raya apa lagi? Pilihan raya PRN tu untuk Dun pun kalah juga. Jadi itu maksudnya dia pun memang kalah. Cuma saja mungkin kerana dia orang yang paling berpengalaman, orang lama di dalam UMNO Selangor, tahu selok belok, mungkin dia juga kerana rapat dengan Zahid Hamidi, jadi mungkin itu mempengaruhi bahawa dia untuk dilantik menjadi ketua UMNO di Selangor, ya. Tapi kalau memang semua itu sudah ditolak ataupun semuanya tidak lagi berjalan seperti sepatutnya, baguslah untuk dia letak jawatan je lah. Jangan dipecat, jangan sampai dipecat tu bikin malu. Tapi kalau letak jawatan tu biasalah kan, letak jawatan, cari kerja yang lain. Tapi kalau dipecat tu mesti ada sesuatu yang buruk lah. Jadi sebelum Zahid Hamidi dipecat, kalau memang betul tak payah pecat, nasihatkan supaya beliau letak jawatan. Itu lebih afdal, lebih elok lah agaknya. Dejan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru menjadi berita yang hangat sekarang ini di Malaysia, menjadi satu bualan sekarang ini yang cukup besar di media-media sosial, terutamanya media sosial yang ingin melihat apakah bakal terjadi di PRK Kuala Kubu Baru ini. Soalan yang paling penting, soalan yang pasti penting, menarik perhatian dan ditunggu-tunggu ialah siapakah calon yang akan ditandingkan di sana. Ya, siapakah calon PRK untuk Kuala Kubu Baru? Pakatan Harapan akhirnya mengumumkan berkenaan dengan
calon daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan akan bermusyawarat esok, yaitu hari ini 7 April, untuk memuktamadkan calon. Pakatan Harapan bermusyawarat hari ini 7 hari bulan April 2024 untuk memuktamadkan pemilihan calon pada pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil untuk Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru, Negeri Selangor 11 Mei depan. Timbalan Pengerusi Kebangsaan untuk DAP, Gobind Singh Dio, berkata dalam mesyuarat kepimpinan tertinggi Pakatan Harapan di Shah Alam tengah hari itu, beberapa nama akan dikemukakan untuk penilaian, termasuklah daripada sayap wanita. Wow, adakah kita akan melihat calon daripada Pakatan Harapan adalah seorang wanita? Tiada yang mustahil, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tiada yang mustahil, sebab kita percaya sekarang kita mesti ada gender punya equality, kesaksamaan. Tidak lagi ada mesti diskriminasi. Mana boleh ada diskriminasi pada zaman sekarang. Ya, jadi kalau ada calon dari wanita itu bagus. Calon lelaki pun bagus juga. No problem. Saya harap bukan hanya daripada Pakatan Harapan yang berpandangan seperti ini, tapi daripada parti-parti yang lain juga perlu berpandangan yang sama, yaitu termasuklah daripada sayap wanita harus ditimbangkan untuk menjadi calon. Ini baru betul. Jangan ada diskriminasi. Jadi beliau berkata, kita berharap keputusan memuktamadkan calon dapat dibuat dalam masa terdekat. Namun buat masa sekarang ia masih dalam perbincangan. Belum ada keputusan lagi tambahnya. Tapi kata dia, soal parti mana yang akan bertanding itu telah ditentukan, ia calon PH, yaitu perpaduan daripada DAP, katanya pada hari ini. Jadi sudah pun ditentukan menurut kata dia ni, yaitu calon itu daripada Pakatan Harapan, calon daripada Pakatan Harapan perpaduan, maksudnya daripada kerajaan ialah daripada DAP, katanya hari ini. Jadi daripada DAP, bukan daripada PKR, mungkin bukan daripada Barisan Nasional, bukan, tapi daripada DAP, dan mungkin bukan juga daripada Amanah, tapi dari DAP. Pengurusi DAP Selangor itu berkata demikian kepada media selepas program ikhlas MYNIC Sinari Ramadan Raikan Syawal di Damansara, Selangor. Seramai 48 individu daripada 12 keluarga asnaf telah dibawa untuk membeli barangan persiapan Aidilfitri masing-masing. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh penamaan calon dan pengundian awal untuk PRK berkenaan masing-masing pada 27 April pada Sabtu dan 7 Mei pada Selasa. Kerusi Dun Kuala Kubu Baru telah menjadi kosong susulan daripada kematian penyandangnya, iaitu Lee Ki Hiong, 58 tahun pada 21 Mac yang lalu. Mendiang yang telah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Kubu Selangor, Kuala Kubu Baru di bawah Parlimen Hulu Selangor sejak tahun 2013 lagi, telah meninggal dunia selepas bergelut dengan melawan kanser sejak beberapa tahun yang lalu. PRK Kuala Kubu Baru adalah PRK ke-7 selepas pilihan raya umum PRU ke-15 pada 2022 yang lalu. Daftar pemilih pilihan raya bagi PRK Kuala Kubu Baru itu adalah sebanyak 40,226 orang, yang terdiri daripada 39,362 pengundi biasa,
625 anggota polis dan 238 anggota tentera. Wow, ini hampir 1.000 orang daripada anggota polis dan tentera. Ramai. Dan pasangan serta seorang pengundi tidak hadir luar negara. Pertama yang menarik perhatian saya ialah anggota polis dan anggota tentera yang hampir 1.000 orang. Ini boleh menentukan kemenangan. Ini boleh menentukan kemenangan ini. Sebab pilihan raya yang lalu ada menang sampai 100 undi je tau. Ini 1.000 banyak nih. Hampir 1.000. Okey, jadi ada beberapa artikel yang saya baca menyatakan bahawa pembangkang Perikatan Nasional yakin mahu boleh rampas Kuala Kubu Baru ini. Tapi betulkah dorang berkemampuan? Betulkah dorang ada kemampuan? Dan ini akan menjadi, mungkin boleh menjadi satu titik tanda kekuatan PH perpaduan ini, kerajaan perpaduan. Dan ini juga akan menjadi titik tanda sekuat mana lagikah Pakatan Harapan di Selangor, terutamanya DAP di Selangor. Sebab kalau saya tidak silap, penyandang dari dulu ini yang telah meninggal dunia ini daripada DAP. Jadi nanti kita akan tengok, kalaupun menang, berapa lagi tinggal dia punya majority. Kalau majority semakin meningkat, maksudnya makin diterima. Kalau makin kurang, tahulah apa dia punya maksud. Tapi kalau kalah, lagilah banyak maksud yang perlu untuk difahami. Apa-apapun, kita tengoklah nanti siapakah calonnya, dan kita tengok nanti apakah keputusannya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ada kawan yang memberikan pendapat, dan saya pun fikir ada kebenarannya. Dan saya pun fikir itu patut dilakukan oleh Akmal, Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO, yaitu untuk meletak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO. Kenapa? Tindakannya telah membuatkan rakyat berasa tidak senang dengan apa yang dilakukannya. Buktinya, sehingga ada banyak pemimpin, banyak aktivis politik, banyak aktivis yang mempertahankan keharmonian wilayah Sabah dan Sarawak, membuat satu permohonan cadangan supaya beliau diharamkan untuk datang ke Sabah dan Sarawak. Ini memberi gambaran secara tidak langsung yang buruk kepada UMNO, terutamanya tidak lama lagi menjelang pilihan raya negeri Sabah yang pasti tidak lama lagi lah, sama ada tahun ini atau tahun depan. Yang pasti tahun depan pasti adalah confirm, tapi mungkin tahun ini tak pasti, tapi tahun depan rasanya iya sudah confirm. Ini memberi gambaran yang buruk dan membawa satu kesan yang pasti buruk kepada UMNO untuk pilihan raya ini. Kerana kalau UMNO di Sabah dalam kempen-kempennya nanti pasti akan diserang terus-menerus oleh parti-parti yang musuh politik parti UMNO, yang pasti akan membangkitkan perkara tentang perkara ini. Jadi untuk mengelakkan damage control, untuk membawa damage control, untuk supaya ada damage control, mungkin salah satu tindakan yang bijak adalah supaya Dr. Akmal meletak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO. Letak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO, sebab ini membawa kesan yang buruk. Harus diingat, orang-orang aktivis-aktivis politik yang sudah bersuara ini adalah orang-orang yang mempunyai suara yang cukup kuat, cukup berpengaruh di Sabah dan Sarawak.
Jadi pasti rakyat Sabah dan Sarawak tidak senang dengan apa yang berlaku, sehingga mereka mau supaya diharamkan datang ke Sabah Sarawak. Jadi pasti pening juga kepala, terutama di Sabah. Bung Mukhtar pasti pening juga lah dengan keadaan terkini partinya itu, Parti UMNO. Tidak tahu untuk tujuan apa Dr. Akmal datang ke Sabah. Adakah mungkin karena pilihan raya tak lama lagi akan berlangsung? Tapi yang pasti parti politik akan menggunakan itu sebagai satu senjata untuk melawan Parti UMNO. Karena ketuanya Dr. Akmal. Kedua, kenapa saya pikir Dr. Akmal kalau dia nak letak jawatan bagus juga, yaitu dengan secara lebih besar lagi, secara lebih umum lagi, ialah untuk supaya membersihkan kesannya kepada UMNO itu secara lebih besar lah. Kalau itu menunjukkan bahwa Dr. Akmal tidak puas hati dengan tindakan kerajaan sekarang, sementara bos-bosnya di dalam UMNO, Zahid Hamidi, tidaklah seteruk dia dalam tindakan ucapannya. Kenapa Dr. Akmal seolah-olah nampak tidak menghormati lah kalau begini? Kalau dia tak puas hati dengan kerajaan yang ada sekarang, maksudnya dia tidak sebulu dengan kepimpinan UMNO pusat. Sebab Zahid Hamidi dia bersuara juga, tapi tidaklah sampai begini, tidaklah sampai adanya aktivis politik yang mau mengharamkan Zahid Hamidi untuk datang ke Sabah Sarawak. Tidak ada, belum ada, tidak ada. Jadi kalau Dr. Akmal memang dia tak boleh tahan, mungkin baguslah letak jawatan sajalah, bagilah orang lain untuk jadi ketua pemuda UMNO. Yang saya tahu dan saya yakin UMNO ini bukan satu parti politik yang ekstrim. Tidak pernah UMNO ada menjadi di label sebagai parti politik yang ekstrim. Jadi jangan sampai tiba-tiba Dr. Akmal membuat satu bawaan baru, membawa satu gambaran baru yang dapat diterjemah dengan salah oleh rakyat Malaysia, bahwa sudah menyusup masuk ke dalam parti UMNO sifat, sikap, tanda-tanda yang ekstrim. Jangan sampai berlaku seperti itu. Jangan sampai adanya pikiran seperti itu yang timbul kepada rakyat Malaysia, terutamanya untuk Sabah dan Sarawak. Sebab saya yakin UMNO bukan parti yang ekstrim, UMNO bukan parti yang ekstrim. UMNO bukan satu parti yang tidak boleh bertimbang rasa, tidak boleh bertoleransi dan sebagainya. Dan seterusnya, marilah kita sama-sama memberikan peluang kepada mahkamah untuk menjalankan tugas mereka, untuk mengadili dengan penuh adil, saksama dan transparan tentang perkara ini, karena semua yang bertanggung jawab sudah pun dibawa ke muka pengadilan, sudah pun didakwa di mahkamah. Jadi saya pikir kalau Akmal tidak boleh berhenti daripada menjadi yang dilihat sebagai tidak bersesuaian dengan keinginan kita untuk hidup dalam harmoni, terutamanya tidak sehaluan dengan kepimpinan UMNO pusat, letak jawatan sajalah, letak jawatan daripada UMNO.
Kalau dah tak suka UMNO, tak apa, banyak parti lain, pergilah parti lain pun tak apa. Saya fikir UMNO masih ada banyak lagi pemimpin-pemimpin yang berwibawa seperti dia. Apa-apa pun, mari kita sama-sama jaga keharmonian negara Malaysia. Kita hormati 120 juta peratus, hormatilah perlembagaan negara Malaysia, yaitu agama Islam, agama negara Malaysia, agama persekutuan, maksud saya agama persekutuan, dan kita juga menghormati bahawa bangsa Melayu adalah bangsa yang perlu dihormati di Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye.